Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, di syurga terdapat lembah yang subur. Ketika orang yang berzikir melakukan zikir, para malaikat menanam pohon-pohon di lembah itu. Ketika sebagian malaikat berhenti, maka ditanyakan kepadanya, maka kenapa kamu berhenti? Dijawab oleh malaikat, kawan saya, yakni orang yang berzikir, telah berhenti daripada berzikir. Dikatakan bahawa mencari rasa manis yang hilang ada dalam 3 perkara, 3 hal, iaitu dalam solat, di dalam zikir dan dalam baca Al-Quran. Sesungguhnya, kamu pasti menemukan kemanisan di dalamnya. Jika tidak, maka ketahuilah bahawa pintu hatimu sudah ditutup. Ahmad Al-Aswad bercerita, saya pernah bersama Ibrahim Al-Khawash dalam satu perjalanan. Kami mendatangi suatu tempat yang di dalamnya banyak ular. Ketika tiba di persisiran, Ibrahim Al-Khawas merapatkan sampannya, lalu duduk dan saya pun ikut duduk. Malam akhirnya tiba, udara yang sangat dingin mendorong ular-ular itu keluar dari sarangnya. Binatang-binatang berbisa itu merayap ke sana kemari untuk mencari mangsa dan terus merayap hingga mendekati tempat kami. Ibrahim berbisik kepadaku, berzikirlah pada Allah. Saya pun mengucapkan zikir. Yang anehnya, binatang-binatang itu menjauhi. Binatang-binatang itu menjauh. Tidak berapa lama ular-ular itu kembali mendatangi kami. Ibrahim Al-Khawas kembali mengingati kami seperti semula supaya berzikir. Dan saya menurutinya hinggalah pagi. Setelah matahari agak cerah, dia berdiri dan berjalan. Lalu saya ikut berdiri dan berjalan. Baru beberapa tindak kaki kami berjalan, tiba-tiba seekor ular besar jatuh di bekas tempat duduk Ibrahim Al-Khawas dalam keadaan tidur melengkap. Saya pun spontan berbicara, alangkah puasnya tidur ular itu. Lalu dijawab Ibrahim, tidak. Semenjak beberapa masa yang lama, saya tidak pernah tidur malam lebih nyaman daripada pagi ini. Dikatakan barang siapa yang tidak merasakan kerasnya lupa, maka dia tidak akan dapat merasakan manisnya zikir. Sari As-Saqati berkata, dalam sebahagian kitab yang diberi inspirasi, Allah disebutkan, jika mengingatiku lebih menguasai hamba-Ku, berarti dia rindu kepadaku. Yang membuat saya rindu kepadanya. Sari mengatakan, Allah mewahyukan pada Daud AS, bersamaku bergembiralah, dan dengan mengingatiku bersenang-senanglah. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara kita tentang kelebihan, keutamaan, anjuran untuk berzikir kepada Allah SWT. Dikatakan bahawa sekiranya dibuka hijab pada hari akhirat kelak dan dipertontonkan amalan-amalan yang diberikan pahala dan ganjaran, maka didapati pahala yang paling besar pada zikir kepada Allah. Lalu manusia mula merasakan rugi di waktu-waktu yang berlalu tanpa mereka mengingati Allah SWT. Di dalam syurga ada satu tempat yang dikenali sebagai Qi'an. Qi'an, satu lembah subur dalam syurga, yang akan menjadi perbezaan antara ahli-ahli syurga. Syurga satu tempat nikmat yang Allah sediakan kepada orang beriman. Yang Allah sediakan pada hamba-hambanya yang soleh. Yang Allah sediakan pada hamba-hamba yang taat dan patuh. Namun syurga ini dia ada darjat yang berbeza. Mengikut amalan,
mengikut ketaatan, mengikut keikhlasan, dan mengikut kebersamaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Maka di antara perbezaan dapat dilihat ialah satu kawasan dalam syurga namanya Qi'an. Qi'an bahasa mudah, satu lembah subur. Satu lembah yang amat subur. Lembah ini akan membezakan antara ahli syurga yang pertama dan kedua dan seterusnya. Maka di lembah ini ada malaikat yang bekerja. Kerja malaikat ini ialah menanam pokok yang akan menambahkan keceriaan, keindahan syurga. Pokok ini bukan sebarang pokok. Ia disebut dalam hadis sebagai pokok kurma. Ghurisat lahu nakhlatun, pokok kurma. Kenapa malaikat ditugaskan menanam pokok kurma? Pokok yang paling banyak manfaatnya dan mana-mana pokok atas dunia. Jadi kalau kita tengok pokok atas dunia ini, kebanyakan manfaat pada buahnya. Kebanyakan. Maka orang menunggu buahnya sahaja. Adapun kurma, manfaatnya daripada akar sampailah kepada setiap juzuk pohon kurma. Dan semua hal. Ini keistimewaan. Dan kita tahu, tabiat pokok kurma ditanam juga berbeza dengan pokok-pokok yang lain. Dan bagaimana dia boleh tumbuh di kawasan yang kering, sedangkan dia pokok yang, kebanyakan pokok memerlukan air yang banyak. Tapi tidak kurma. Kerana manfaat yang banyak. Maka Allah Ta'ala gambarkan, dalam hadis disebut, man qala subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dengan segala pujiannya, maka akan ditanam baginya pohon dalam syurga. Kalau dibaca banyak kali, ditanam. Siapa yang menanam pohon ini? Malaikat. Kerana zikir yang agung ini tidak berhak ditanam melainkan makhluk yang paling agung. Tetapi sekiranya hamba ni berhenti daripada berzikir, lalu malaikat juga berhenti menanam pokok. Kalau ditanya kepada malaikat, kenapa berhenti? Kerana empunya zikir itu juga sudah berhenti. Bila kita mengetahui bahawa dalam syurga satu tempat disediakan dan dibezakan kita dengan banyak berzikir pada Allah, tidakkah kita mahu perbezaan ini? Kita hidup di dunia, kita suka perbezaan yang akan mengangkat darjat kita. Sebab itu kita nak beli kereta lain pada orang lain. Kalau kereta sama pun kita solat lain pada lain. Kita suka pakai baju lain pada lain. Untuk nampak keistimewaan kita. Iaitu tidak salah. Kalau itu urusan dunia kita nak begitu. Lain pada lain supaya nampak istimewa. Rumah sama, beli rumah teres 20, 70 harga sama. Tapi kita renovate lain. Kita renovate ala-ala Minangkabau sikit. Ini renovate ala-ala Nusantara sikit. Yang ni renovate rumah dia ala-ala English sikit. Ini renovate rumah dia ala-ala rumah orang asli sikit. Kerana apa? Biar lain. Kenapa? Nampak istimewa. Nampak istimewa. Kita datang ke masjid pun dengan pakaian yang kita cuba biar pakaian itu berlainan. Biar nampak istimewa. Biar nampak jati diri kita, keaslian kita dan sebagainya. Sebab itu dia antara barang yang paling laku di dunia ini pakaian-pakaian. Nampak sesuatu yang berlainan. Dalam syurga. Kalau itu urusan dunia, kelainan kita tak beri apa-apa pun kredit kepada kita. Sekadar kita nampak lain lah. Lain pada orang lain. Tetapi ini kelainan syurga. Yang menunjukkan darjat yang berbeza antara seorang hamba dengan hamba. Maka penilaiannya di antara ukuran dan penilaiannya ialah zikrullah. Siapa yang paling banyak berzikir, maka syurganya lain. Syurganya lain. Sebab itu para sahabat, para salafus salih, mereka memperbanyakkan zikir supaya sentiasa ditanam pohon-pohon dalam syurga. Mereka memperbanyakkan bertasbih, menyebut subhanallah wa bihamdihi. Sehingga diriwayatkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini Abu Hurairah. Dia ada satu benang. Dan benang tadi disimpulkan menjadi 1000. Maksudnya kalau kita sebut biji tasbih lah ada 1000. Lalu dia bertasbih.
dengannya sebelum tidur. Dan kata Abu Hurairah, aku setiap hari bertasbih sebanyak 12,000 kali. Tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. 12,000 kali satu hari. Ini Abu Hurairah ni bukan kerjanya tasbih. Dia sibuk mengajar. Dia antara sahabat yang paling banyak hafal hadis. Dia dengan tekun, ada halaqah ilmu, sibukkannya, isteri, anak-anak. Maka dia boleh berzikir sehari 12,000 kali. Dan sebelum dia tidur, dia akan bertasbih sebanyak 1,000 kali. Sebelum tidur. Kita sebelum tidur sejam tengok bola. Sejam tengok drama. 2 jam tengok tahu benda kita pun tak tahu. Tidur depan TV. Amat lalai kita. Lalai. Dan kalau hari itu dihabiskan dengan zikir, hari itu ialah hari yang paling buruk. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tidak akan menghabiskan harinya melainkan dia zikir, tasbih 12,000 kali. Bahkan sebelum tidur dia tasbih 1,000 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah 1,000 kali. Mudah disebut. Kan tidak ada amalan yang paling mudah dibuat oleh seorang hamba melainkan zikir. Dia dah sebut. Zikir paling mudah. Sebab dia gerakkan lidah je. Bukan suruh angkat berat. Ni benda kerja susah orang sanggup pergi angkat gym. Dalam gym tu tingkat 4 jalan kaki. Ni orang sanggup berzumba berzombie. Naik tingkat 4 berzumba. Berpeluh. Bukan sangat 2 jam. Apa benda dapat? Oh, turun lemak sikit. Sampai bawah makan si lemak 3 pinggang. Tambah lemak balik. Dan kita banyak buat benda-benda yang untungnya tak seberapa, rugi banyak. Umpama pepatah Melayu kata, nak untung secupak, rugi segantang. Kita tak nampak apa yang kita akan untung bergantang-gantang. Maka ini zikrullah yang saya katakan paling mudah dibuat. Bukan bila diangkat tabir pada hari kiamat, diperlihatkan setiap amalan dengan pahalanya. Lalu Allah tunjukkan zikir amalan paling mudah dan pahala banyak. Tuan-tuan sambil duduk, tuan-tuan boleh berzikir. Tuan-tuan naik kenderaan 8 jam, 6 jam. Tuan-tuan boleh berzikir. Kalau tak zikir banyak pun boleh 100 kali, okey dah tu. Kalau tak boleh zikir, tak boleh zikir 2-3 jam. Penuh 2-3 jam boleh. Maka paling kuat sebutlah subhanallah bihamdihi, boleh 100 kali. Ditanam pohon 100 batang kurma. Hari ni saya nak tanam 100 batang kurma dalam syurga. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Bahkan disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Man qala subhanallah bihamdihi mi'ata marrah. Siapa yang menyebut subhanallah bihamdihi 100 kali, ghufirat khatayahu, diampun seluruh dosanya, walau kanat misla zabadi al-bahar, walaupun sebanyak buih di laut. Ini zikir yang mudah. Ini Abu Hurairah sampai 12,000 kali sehari. Ada seorang ulama tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bertasbih setiap hari 40,000 kali. 40,000 batang pokok tanam sehari. Tuan-tuan kalau kat dunia ni tanam 40,000 batang sehari. Tak kaya dia. Oi, kaya sangat. Kita boleh tanam sehari 4 batang serai pun dah kaya. Boleh tanam sehari serai 4 batang. Kaya kita. Dah jadi saudagar serai. Kalau kita boleh sehari tanam 4 pokok lada. Sehari 4 pokok lada. Kita tahun tawang lada. Ini kan perlu kurma. Kat mana tanam? Syurga. Tanah paling subur sekali syurga. Siapa yang bekerja tanam tu? Malaikat. Tak ada upah malaikat ni. Dia tak ambil untung apa pun. Khidmat dia kepada si ahli zikir. Percuma. Dia tak ambil dia separuh. Tak ada. Percuma. Sampai Khalid bin Ma'dan setiap hari. Ini belum cerita. Belum campur baca Quran. Quran. Zikir saja 40,000 kali. Setiap hari. Kulla yaum. Contoh kita kalau boleh zikir 5,000 sekali seminggu. Comel dah tu. Hari seminggu. Ada satu hari saya nak zikir 1,000 kali. Cantik. Bagus. Ada dalam seminggu tu biasa satu hari saya zikir banyak sikit. Hari biasa Ustaz 100 kali. Lepas kuliah subuh, lepas solat duha, duduk zikir sekejap. Kita balik daripada masjid, on the way balik rumah, zikir sekejap. Jadikan itu sebagai ratib ataupun kebiasaan kita. On the way balik rumah, 5 minit, 10 minit zikir, sampai rumah.
Bertasbih, tasbih mudah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Ini 40,000 kali setiap hari. Bukan dia ceritakan. Waktu Khalid bin Mi'dan meninggal dunia, orang pun letak di atas tempat mandi mayat. Ketika mana orang nak mandi mayat dia, orang lihat tangan dia bergerak. Isyarat zikir. Gerak lagi. Kerana bila seorang dah terbiasa zikir, maka Allah akan tunjukkan kebiasaannya sebelum matinya. Bukan kebiasaannya itu akan ditunjukkan bila dibangkit. Kita dah biasa nyanyi, kat mati pun nyanyi. Kat mati pun bergendang, suka bergendang. Ni jenis suka mengumpat. Dekat mati pun ngumpat lagi, sedang lagi ngumpat. Orang yang jenis suka maki, dekat nak mati sempat lagi maki. Dia boleh maki lagi. Sebab itu mulut dia keluar. Kita orang yang berzikir, tuan-tuan zikir. Sehingga zikir menguasai kita. Sehingga dia boleh bergerak macam kita sebut semalam. Auto lidah ni bergerak. Atas setengah mereka kata ulama, dia zikir yang banyak. Ketika mereka tidur pun mereka zikir. Maksud dalam tidur dia mimpi zikir juga. Sebab kita dah biasa ngumpat. Dalam tidur pun ngumpat juga. Tidur ni, dah lagi ngumpat. Dah biasa sebut nama orang. Dalam tidur pun sebut nama orang. Keluar nama Fatimah. Bini nama Asia. Uhara. Mana boleh keluar nama Fatimah ni? Keluar nama orang ni. Sebab apa? Dah biasa sebut nama orang. Jangan sebut nama Allah. Cuba tuan-tuan bila kita biasa. Tuan-tuan biasa ni dididik dengan 3 hari. Kemudian disempurnakan. Biasa dididik dengan 3 hari. Kemudian dikuatkan dengan 7 hari. Kemudian disempurnakan dengan 40 hari. Begitu tempoh masa. Tuan-tuan nak biasa sesuatu, tuan-tuan jaga 3 hari dulu. 3 hari ni saya nak zikir. Hari ni Selasa, Rabu, Khamis. 3 hari ni banyak sikit zikir. Lepas solat duha, saya nak zikir sikit. Lepas setiap solat waktu, saya nak ambil masa 5 minit. Zikir. Tuan-tuan buat 3 hari, tuan-tuan akan biasa. Tuan-tuan buat 7 hari, maka tuan-tuan mula akan menjadi terjaga zikir itu. Tuan-tuan buat sampai 40 hari, jadi sempurna. Dan tidak ada orang mengamal satu selama 40 hari, melainkan dia dah terbiasa sangat. Itu jadi auto lepas itu. 40 hari kita biasa baca Quran. Memang selamanya kita akan baca Quran. Tapi kalau sekiranya kita 3 hari nak istiqamah pun tak boleh, maka kita tak mampu buat. Tuan-tuan 3 hari je tuan-tuan istiqamah. Pergi belajar 3 hari, cuba pergi 3 hari. Lepas tu sempurnakannya 7 hari. Kemudian lengkap dengan cara yang baik 40 hari. InsyaAllah lepas tu, kalau kita tertinggal zikir atau tertinggal kebaikan yang kita buat ini, kita akan rasa bersalah. Dan kita akan rasa seperti dihukum. Dek, benda ni kita tak boleh buat. Masalah kita ni, kita rasa. Kita akan mencela diri kita. Contoh hari ni kita tak mencela kebaikan yang kita biasa buat. Sebab kita tak biasa lagi kebaikan. Kita tengok bila orang tu dah mula tinggal kuliah. Dia tidak akan lagi mencela diri sebab apa dia tak pergi kuliah. Kalau dia biasa pergi kuliah, dia tinggal sehari dia akan mencela dirinya. Kenapa? Tak begini. Tapi bila dah terbiasa tinggal, dia tak akan mencela lagi. Kita nak tahu sama ada kita dah biasa buat baik atau terbiasa buat baik. Kalau tuan-tuan biasa buat baik, maka tuan-tuan akan berterusan buat baik. Tapi kalau tuan-tuan terbiasa tinggal benda baik, tuan-tuan tidak lagi mencela diri kerana tinggal benda baik. Sebab apa? Dah terbiasa. Saya dah terbiasa solat lambat. Saya tak akan lagi cela diri saya kenapa saya solat lambat. Biasalah. Sampai saya ubah kebiasaan tadi solat awal. Maka kalau saya lambat, saya akan cela diri saya. Kalau saya dah tak biasa dah tak pergi kuliah. Tak pergilah kuliah. Maghrib tak pergi, subuh tak pergi. Maka saya tak akan lagi mencela diri saya. Dan kita anggap macam biasa. Yang mungkin satu ketika dahulu kita cela diri kita kenapa tak pergi kuliah. Dan kita terasa kalau orang tegur kita. Lama tak nampak kuliah. Kita akan sampai satu waktu bila terlalu kerap tinggal. Orang cakap gajah rimau pun kita tak rasa apa dah. Kenapa? Kebiasaan itu sudah hilang. Itulah saat-saat hukuman Allah Ta'ala mula kena pada kita.
Ada orang baik tahu, di antara hukuman Allah padanya ialah menutup pintu hatinya untuk buat baik lagi. Itulah hukuman. Setengah orang awal dia ingat hukuman tu tunggu balik dari langit, panah peti. Hukuman. Tak. Bila seorang pernah berjinak dekat dengan Allah, hukumannya ialah dia tak lagi diizinkan ya Allah. Itu hukuman. Maka dihentikan. Dan paling parah bila kita rasa benda ni dah biasa dah. Tak ada apa, biarlah. Saya tak rasa rugi apa. Bila sudah hilang penilaian rugi atas kebaikan yang Allah sebut. Maka tiada lagi kebaikan yang mampu dibuat. Tiada lagi kekuatan yang mampu dijaga. Maka bermulalah saat-saat penurunan dia. Sedikit demi sedikit. Saat jauh je, saat tergelincirnya. Melainkan dengan rahmat Allah. Allah kembalikan dia. Kalau tanpa rahmat Allah, secara sunatullah, maka dia akan jauh. Tapi dengan rahmat Allah, tidak ada apa pun yang mustahil. Allah boleh ambil balik, muliakan semula, sebagaimana Allah kehendaki. Walaupun begitu, tuan-tuan sekalian, kita akan menilai kebaikan kita buat. Kalau kita biasa buat baik, hatta dekat mati kebaikan itu akan terselah keluar. Akan keluar. Ini sebagaimana Khalid bin Mi'dan. Mati dah tangan dia masih bergerak. Saya baca kisah almarhum Syekh Abdul Fattah bin Ghuddah. Bila mana dia meninggal dunia, orang nak mandikan jenazah, orang melihat lidahnya melekat di langitnya. Dia kan dia berzikir. La ilaha illallah. Dekat. Nampak lidah dia. Lidah dia tak turun bawah. Dia menaik ke atas. Tanda dia berterusan zikir. Dan beliau ketika mana sakit tenat, datang anak perempuan ziarah dia. Dan anak perempuan yang depan dia minum tangan kiri. Dia pun angkat tangan dia. Walau dia tak boleh cakap. Angkat tangan. Beri isyarat tegur, jangan minum tangan kiri. Anak perempuan sedar. Dia pun cepat tukar minum kanan. Sebab dia biasa buat amal ma'ruf nahi munkar. Atas tengah macam itu pun tuan-tuan. Dia nampak minum tangan kiri. Dia boleh tegur lagi. Ini kehebatan. Orang yang dah terbiasa buat baik. Sebab itu bila kita membiasakan zikir, maka itulah kesan dalam kehidupan kita. Kalau kita sebut tadi dalam syurga ada qi'an, tanah subur, malaikat yang bersedia menanam pohon-pohon zikir kita. Yang paling utama ialah zikir subhanallah bihamdih. Di atas kelebihan ini. Kali itu, saya ramai malaikat, ramai para ulama memperbanyakkan tasbih seumpama ini. Bukan sekadar zikir ini. Mana-mana zikir. Bahkan biarlah tuan-tuan kita, kalau kita lihat kalimah yang keluar kat mulut kita ni macam-macam jenis. Ngumpat ada, maki ada, marah ada, sembang kosong ada. Apa benda keluar belaka. Tuan-tuan sekalian, kalau pun yang tu keluar, biarlah tak banyak sangat. Tapi biar banyak keluar, 9 perkara biar banyak keluar daripada mulut kita. Kata Ar-Rabi' bin Khaithah, anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Tabi'in yang masyhur. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau Rasulullah hidup tengok kamu, nescaya Nabi gembira. Kerana ada orang tabi'in yang wataknya seperti sahabat. Serupa. Walau hadis tabi'in. Tabi'in ini ialah generasi selepas sahabat Nabi SAW. Namanya Rabi' bin Khaithah. Atas yang menyebut Qusayyim. Ya Allah Ta'ala anhu. Rabi' kata, kita ni kalau boleh halai cakap biar kuat. Tapi 9 benda biar cakap banyak. Biar 9 perkara keluar kat mulut kita banyak. Yang pertama katanya ialah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar takbir keluar banyak. Jangan takbir pun marah juga. Takbir ni biar keluar daripada mulut kita biar banyak. Bertakbirlah selalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana kita mengisyarkan bahawa yang paling agung ialah Allah. Apa pun kita tengok, ombak besar, banjir besar, api besar, Allahu Akbar. Allah lebih besar. Maksudnya Allah menguasai semua ni. Yang kedua, perbanyakkan sebut tahlil. La ilaha illallah. Itu biar banyak sebut sehari. Tahlil banyak. Jangan orang panggil tahlil je sebut banyak. Dan situasi biasa. Saya kata latih. 3 hari, 7 hari dalam peringkat latihan zikir. Yang ketiga, perbanyakkan tasbih. Banyakkan sebut subhanallah. Atas subhanallah. Banyakkan yang tu. Yang keempat, banyakkan tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah lah selalu. Ataupun berhamdalah lah selalu. Yang kelima,
Berdoa, banyak doa kepada Allah minta baik-baik. Ya Allah, berilah aku kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ya Allah, berilah isi solihah. Ya Allah, minta dengan Allah baik-baik. Kalau doa yang baik-baik itu ibadat. Jangan doa putus silaturahim. Doa yang baik-baik. Orang yang perbanyakkan doa. Ini mulut-mulut suara-suara yang mulia yang Allah suka dengar. Tidak ada suara yang Allah suka dengar selain daripada zikirnya, baca Qurannya, ialah doa seorang hamba padanya. Allah suka dengar doa kita. Kadang-kadang Allah, malaikat tanya pada Allah. Mana disebut dalam asar. Wahai Tuhanku, hamba-Mu ini selalu berdoa, tapi kenapa engkau belum makbulkan? Lalu kata Allah, kerana aku suka mendengar doanya. Untuk aku beri pahala dia. Tuan-tuan, pahala berdoa dengan apa yang kita minta, besar lagi pahala. Tapi dek kita jahil ni, kita nampak yang kita minta tu besar. Ya Allah, berilah aku naik pangkat. Naik pangkat je. Seminggu doa. Tuan-tuan, yang lebih besar pada naik pangkat itu, pahala kerana kita berdoa pada Allah. Itu lebih besar. Tapi Allah tahu hamba ni ilmunya terbatas. Ilmunya kecil sikit. Maka Allah beri juga kita. Tapi kadang-kadang hamba ni bila Allah sayang, Allah biarkan dia berdoa. Dan doa. Untuk apa? Kerana Allah suka mendengar suaranya. Sebab itu kalau kita diilhamkan doa, ini satu rahmat. Sebab itu kata Umar kata, aku tak bimbang doa aku tak mustajab. Aku bimbang, aku tidak diilhamkan berdoa. Itu musibah. Orang macam kita, tuan-tuan, orang awam macam kita. Duk nampak musibah doa, doa tak dapat. Tak doa dah, Ustaz tak boleh. Kita ni. Sebab kebodohan kita melihat bagaimana fungsi doa. Kita kira hak kita nak je. Kita lupa hak kita nak tu kita dapat membinasakan kita. Merosakkan kita, kita lupa benda tu. Kita cuma nak. Dan jenis macam budak kecil kurang akal. Dan dia nak. Dia merau, golek. Untuk kaki ataupun nak sangat. Padahal tak ada manfaat banyak. Tuan-tuan, bila Allah ilhamkan doa, itulah kebaikan yang berganda kita dapat. Sebab itu, syukurlah pada Allah. Kalau setiap hari kita diilhamkan berdoa. Dalam musafir kita berdoa. Ke mana kita menetap, kita berdoa. Ke mana kita ada je masalah, kita berdoa pada Allah. Syukur. Kan ini kalimah baik. Kalimah yang ditimbang dan akan berat. Akhirat kelak. Kan kita dah sebut. Para Nabi, di sebalik kesempurnaan Allah ciptakan pada mereka, mereka tak pernah tinggal doa. Tak pernah. Walaupun para Nabi tak berhajat dengan dunia, mereka tetap berdoa. Kerana mereka melihat nilai doa. Hajat-hajat itu cuma alat untuk berdoa. Yang kita nampak doanya. Doa. Macam kita pergi jamuan kenduri lah. Kita bukan nak makan sangat, nak jumpa orangnya. Orang rumah ni, lama tak jumpa. Kenduri kita tak pandang sangat. Kalau kita dah tahu nilai ukhuwahnya. Dan seterusnya, antara 9 perkataan yang perlu kita sebut. Yang keenam ialah sentiasa berlindung kepada Allah daripada keburukan. Tadi kita minta. Ni berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kemalasan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jiwa yang jahat. Aku berlindung dengan Allah. Kita yang minta perlindungan dengan jin. Jangan minta perlindungan daripada hantu. Minta perlindungan pada Allah. Nampak je syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan-tuan nampak je sakit, ada penyakit. Kita pun nak berlindung, ya Allah, aku berlindung padamu daripada penyakit ini. Kita nampak je ni anak-anak nakal. Teruk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada penyakit nakal ni. Pergi pada anak-anak aku. Sentiasa minta lindung daripada Allah. Allah suka. Allah suka kalau kita sentiasa minta perlindungan. Kita nampak je benda tak elok. Tengok aksiden tengah jalan. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada aksiden seumpama ini. Kita nampak je kereta rosak tengah jalan. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kerosakan kereta tengah jalan. Tahu susah. Kalau kereta rosak tengah jalan. Panjang cerita dia. Kita pun tahu cerita dia. Lalu kita pun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sepanjang perjalanan Allah lindungi saya daripada segala kerosakan. Akhirnya Allah lindungi kita, alhamdulillah, sepanjang jalan kita. Saya tak pernah pancit. Mereka kalau pancit pun dipancit kat kedai saya. Dipancit kat rumah. Sepanjang perjalanan, alhamdulillah. Tak pernah rosak enjin sepanjang perjalanan. Allah selamatkan. Sebab kita selalu berlindung pada Allah. Kita tengok penyakit-penyakit kawan kita, tengok.
Dia penyakit dia, kalau kuliah je tidur. Ya Allah, aku berlindung penyakit dia. Tak kuliah tidur. Tak dengkur lagi. Bukan tempat saya lah, cerita kalau kita tengok. Ya Allah, aku berlindung lah daripada berdengkur, tempat tidur, buat malu untuk guru. Minta perlindungan pada Allah. Sebab kita ni tak kuat. Maka sentiasa berlindung pada Allah. Tengok orang berniaga rugi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kerugian bila berniaga. Takut. Orang semua start berniaga ni. Kita pun start berniaga. Tengok cerita ni rugi, ni bankrupt. Dan dengan siapa kita nak berlindung? Dengan Allah. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada kerugian dalam perniagaan. Ataupun kita tengok orang-orang yang baik, bagus, tiba hilang istiqamahnya. Kita ya Allah, aku berlindung padamu daripada hati yang sentiasa lemah, daripada tidak istiqamah dalam kebaikan. Kita bimbang. Kita tak kata dia, kita bimbang berlaku pada kita. Pada waktu tuan-tuan melihat seorang dia kena musibah, tuan-tuan yang kata dia tak baik, nanti berpindah kat kita. Allah tengok, kan teruk dia tu. Jangan. Tapi kita takut berlaku pada kita. Kita simpati pada dia. Moga-moga Allah beri balik kebaikan pada dia. Sembuhan, untung, kebaikan keluarga. Sebab kita tak boleh doa yang buruk-buruk untuk kawan-kawan kita, untuk orang beriman. Tak boleh. Padang muka dia. Kita takkan kata padang muka. Sebab Nabi dah sebut. Nabi ingatkan kepada kita. La tudhir asyamatata li akhika. Jangan kamu bergembira dengan musibah menipu saudaramu. Kerana Allah mungkin menyembuhkan dia dan menguji kamu pula. Dan jangan gembira musibah kawan kita. Dia kena kita simpati. Kita doa mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit dia. Mudah-mudahan Allah jadikan perniagaan dia untung. Kita tak padang rugi dalam muka. Tak, kita tu mudah-mudahan Allah beri dia keuntungan. Tapi kita bila melihat sesuatu yang kita tak suka, kita berlindung pada Allah. Ini tak elok. Ya Allah, aku berlindung padamu. Tengok isteri dia ni tak taat suami. Keluar rumah ikut dang dia je. Dulu apa suami dia marah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada isteri yang tidak taat. Berlindung pada Allah. Kita tengok mak ayah yang kasar perangaikan anak-anak. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada menjadi ibu ayah yang kasar dengan anak-anak. Tuan-tuan tengok je benda-benda buruk, tuan-tuan tak nak doa pada Allah. Berlindunglah. Tapi kita kena ingat, bukan kita nak marah maki dia orang tu. Tapi kita nak Allah selamatkan kita. Bukan disebut dalam hadis. Di mana kita ziarah orang sakit. Kita berkata, Alhamdulillahillazi afani mimma btalahu. Ya puji bagi Allah yang memberi afiat padaku dengan apa yang menimpanya. Siapa yang mengucapkan doa ini, melainkan Allah Ta'ala akan mengafiatkan dia daripada penyakit itu. Tak kena kat dia. Kita tengok orang kanser. Tengok orang kecil manis sampai potong kaki. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada penyakit. Sampai kena potong kaki. So, ini Allah suka. Kenapa kita, setiap kali kita menzahirkan lemah kita pada Allah, Allah suka. Jangan tunjuk ego depan Allah. Jangan taruh tunjuk ego ialah, tak apa, dia tu tak makan tak sihat tu. Tengok saya makan sihat. Sebab dia suka makan jajang-jajang, makan ting-ting, makan Maggi-Maggi, makan begitu. Itu kena. Kita ingat sebab tu dia boleh kena penyakit. Apakah kita rasa dengan sebab tu dia kena penyakit? Kita tanya orang kena sakit tu. Kena kanser. Awak ada makan Maggi mami ke? Tak ada. Awak ada makan benda grade-grade? Tak ada. Tapi Allah nak uji saya. Tak ada benda-benda macam tu. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok orang kena, jangan mencemuh dia. Jangan mengherdik dia. Tengok dia sakit, itulah tak pernah jogging. Jogging sikit. Hiking tak pernah. Jogging tak pernah. Tak sibuk eating je. Itu penyakit tu. Jangan kata korang. Kita tengah-tengah jogging, jatuh lubang. Patah kaki. Itulah. Orang suruh eating, awak pergi jogging. Dah patah kaki pula. Kena langgar di lori. Jogging punya pasal. Itulah jogging. Tengok kita orang makan. Mana dia kena langgar di lori? Awak jogging langgar lori. Kalau kita nak berbalas macam tu, dia tak memberi apa pun kebaikan. Saya katakan bahawa kalau tengok musibah menipu orang, kita simpati. Kita doa moga Allah pelihara dia, sembuhkan dia. Tapi masa sama kita berlindung, ya Allah, aku berlindung padamu daripada apa yang mengenai dia. Saya kata ada orang diuji dengan pasangan tak baik. Wahara rumah tangga dia. Kita pun doa, ya Allah, jangan kau uji aku dengan pasangan yang tak baik. Aku tak mampu, ya Allah. Jadikan pasanganku pasangan yang baik-baik. Kita tengok orang diuji dengan kerabat-kerabat yang tak baik. Oh, dia boleh dapat adik-beradik. Semua jenis kalau dalam grup tu ngotok habis. Bully.
Saya dengarlah cerita dia cerita, Ustaz, adik-beradik saya begini-begini. Apa saya terpaksa left group. Jadi saya terpaksa gitu begini. Saya tak berani pergi rumah dia, Ustaz. Kalau pergi rumah dia, dia ngompak, dia maki gitu. Kata kita pun dengar, apa kita kata? Ya Allah, aku berlindung padamu daripada keluarga seumpama ini. Tapi kita beri nasihat lah pada dia. Sabarlah. Ujian awak. Setiap orang ada ujian. Maka, minta perlindungan kepada Allah, Allah suka. Dan di antaranya ialah amar ma'ruf. Biar perkataan keluar mulut kita ni amar ma'ruf. Suruh benda baik-baik. Jumpa isteri, suruh benda baik. Jumpa anak-anak, suruh baik. Jumpa kawan-kawan, suruh benda baik. Benda-benda yang baik. Cadanglah cadangan yang baik. Jangan cadang-cadang benda tak baik. Ini amar ma'ruf. Jangan cadang pula nak elak zina, kita buka rumah pelacuran. Dia orang tak nak elak daripada rogol, semua marang, buka rumah pelacuran. Kata ini cadangan tak baik. Tak bila pula kita nak larang kemungkaran dengan buat satu kemungkaran. Kita tambah kemungkaran, kita tidak mengurangkan, kita menambah. Oleh kerana ramai orang judi, jadi kita buka je pusat judi. Supaya apa? Kita dapat kawal judi-judi buah. Tak, judi ni ada, judi ni pun buat. Tetapi itu bukan solusi hijab. Dan itu kebodohan dalam agama dan syariat. Dan kebodohan dalam membaca zaman. Sejak bila kalau orang kata, tuan-tuan cerita Ustaz, bila negara tu ada pusat pelacuran, kadar rogonya rendah. Siapa kata kadar rogo rendah? Negara yang ada pelacuran seperti Jerman, secara resmi, yang pelacurnya semua ada EPF. Lepas tu ada waktu kerja dan dapat cuti. Dianggap pekerja profesional pelacuran. Apakah bermakna pelacuran luaran tidak berlaku? Apakah rogo tak berlaku? Apakah ia berlaku sebagaimana biasa? Kerana kemungkaran tidak boleh dihentikan dengan kemungkaran. Tidak boleh dihentikan kemungkaran. Contoh rumah dah terbakar, naik alam api kita mau bakar lagi. Kita menambahkan kerosakan. Dia kalau dia orang Islam, dia tak akan bercakap macam tu. Melainkan dia jahil. Kalau dia orang kafir, dia bodoh membaca situasi. Kerana saya katakan mewujudkan rumah pelacuran tak akan mengurangkan penzinaan di luar, rogo di luar dan segala kemungkaran lain. Itu tak berlaku. Itu tak akan berlaku. Kerana manusia, dia akan melakukan benda yang dia dihalang, bukan benda yang dia buat. Tak ada orang hamba Allah. Dia langgang pelacur 500 orang. Ramai lah pelacur itu. Dia tetap ada cenderung untuk merogoh orang lain. Kalau dia boleh bayar, tak? Rogoh. Kenapa? Begitu nafsu. Nafsu ni dia suka buat benda yang dihalang. Benda yang haram sebagai ujian. Kalau dibuka ni pintu-pintu, awak boleh bebas. Apakah tidak akan ada berlaku rogoh? Akan tetap berlaku. Sebab itu bila kita nak cakaplah benda baik-baik. Nak cadang-cadanglah benda baik-baik. Jangan cadang benda yang kita pun tak faham benda kita cadang. Hanya secara logik sebelah mata. Bukan secara mendalam. Dan antara perkataan yang banyak yang perlu kita sebut ialah nahyuka anil munkar. Yang ke-8 ini, cegah munkar. Nampak jaga munkar, cegah. Ini perkataan yang biar banyak keluar daripada mulut. Nampak je anak-anak buat perkara munkar, pasangan buat benda munkar, tegur. Awak ni tutup aurat tak sempurna ni, nampak rambut. Buat pakai pakaian ketat. Inilah tudung nampak leher. Tak boleh pakai tudung macam ni. Jangan jarang pakai kain sampai nampak leher. Tegur. Kita tak diajar untuk belasah orang yang buat munkar, tapi tegurlah dia. Isteri kita ke, anak kita. Memang kita kena sabar dan menegur mereka. Islam tak ajar kita. Oh, kenapa pakai tudung ni? Ayah nak bakar semua tudung ni. Ayah ganti dengan tudung yang ni. Pakai kain gebor dari sini. Ya, nampak. Halang tu. Kita tak diajar kasar macam tu. Sebab dakwah Islam berdiri dengan kebijaksanaan. Dan kita mencegah kemungkaran kena bijaksana. Bijaksana. Biar sabar dalam menegur. Anak-anak kita tak semayang, kita pun sembang muka atas siming. Itu bukan caranya. Sabar. Dalam menyuruh tu sabar. Tak ada anak-anak ada tahap kita boleh pukul, ada tahap kita tak boleh pukul dia. Tapi kita kena sabar bercakap. Umur 10 tahun boleh pukul lah. Para ulama' menyebut, bila seorang nak pukul anak dia sebab tak semayang pada usia 10 tahun. Berdasarkan hadis Nabi SAW.
Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Suruh anak kamu sembahyang pada usianya 7 tahun dan pukul pada usia 10 tahun. Kerana 10 tahun waktu di mana orang tu, budak tu dia dah kuat badan dia. Kuat badan. Dia dah gagah, tulang dia dah kuat. Tentang budak masa permulaan tulang dia banyak. Kerana kebanyakan tulangnya tak kuat untuk saling support. Bila kita makin besar tulang kita makin sedikit. Mula kita lahir tulang kita mungkin ada 300 lebih. Bila budak tu besar dia akan jadi 200 lebih, kurang. Kerana tulang yang ada mula kuat. Dia tak boleh lagi tulang banyak. Ini sifat kita. Saya biologinya. Budak ni bila umur 10 tahun. Dia boleh dah terima rotan. Tapi bukan rotan kita sebab angkat ketiak tu. Dia juga tidak mampu 10 tahun. Dan ulama' bagi syarat. Pertama, tidak mencederakan. Yang kedua, tidak dengan pukulan tadi benar-benar menjadikan dia solat. Kalau kita pukul dia tetap tak solat, maka tak boleh pukul lagi. Kenapa? Kita akan mula menzalimi dia. Kata pukul ni nak datangkan rasa takut. Kalau dia dah tak takut rotan, tuan-tuan dah tak dipukul. Kenapa? Dia tak beri manfaat, melainkan mudarat. Akhirnya kita pukul dia sampai mati. Dah cerita lain pula. Tapi nasihat ini. Dia datang rumah kita. Anak kita walaupun sampai besar kahwin, tak semayang kita ingatkan. Bang, semayang bang. Datang rumah abah paling kau malulah kan anak ni semayang lah. Semua orang semayang, abang tak semayang. Cuba abang fikir. Kita sentiasa cakap dengan dia. Sampai lama kelamaan terbuka hati dia nak solat. Taklah kita pukul dia, belasah dia, maki dia. Tetap kita sebut dengan nasihat. Dengan larangan yang Allah Ta'ala ajar pada kita. Dan akhir sekali ialah, iaitu kita banyakkan baca Quran. Ini 9 benda yang mulut kita sebut. Apa dia? Kita sebut ni takbir, tahlil, tasbih, tahmid. Bab zikir dia ada 4 di situ. Bentuk-bentuk zikir. Wa imma takbir, wa imma tahlil, wa imma tasbih, wa imma tahmid. Kan ini zikir yang agung. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia 4 gabungan yang hebat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bila kita sempurna gabungan ini, biar mulut tu sebut banyak benda tu. Di mulut kita tuan-tuan biar biasa sebut. Sehinggalah dalam syurga banyak tanaman-tanaman zikir kita. Banyak tanaman-tanaman zikir. Allah dah sediakan dalam syurga tempatnya. Maka rugilah kita tempat sesubur ini dan peluang seluas ini yang kita ada. Lalu kita tak memanfaatkannya. Melainkan kita orang rugi. Dan orang yang melepaskan peluang paling mudah. Kita dah sebut tadi asal. Akhirat kelak manusia tengok Allah senangnya zikir. Kenapa aku tak buat dulu? Senang dapat pahala. Tuan-tuan sambil basuh pinggang boleh berzikir. Daripada kita membebel tak tahu hala. Sambil kita kayu bersikap boleh berzikir. Sambil kita raih kita boleh berzikir. Ruang tu banyak. Bukanlah maksud kita kena zikir 40,000. Masing-masing kadar. Paling kurang kita ingat. Mulakan dengan 10 kali dulu. Mulakan dengan 100 kali. Mulakan dengan jumlah yang kita boleh istiqamah. Yang saya dah sebut latihan kita 3, 7 hingga 40 hari. Tuan-tuan buat dia automatik. Dia ceritakan bahawa nak cari manis pada 3 benda. Pertama pada solat. Yang kedua pada zikir. Yang ketiga pada baca Quran. Kalau kita tak jumpa manis benda ni tuan-tuan, bererti hati kita dah tertutup. Berat ni. Kalau saya tak rasa kemanisan dalam solat, tak rasa kemanisan dalam baca Quran, tak rasa kemanisan dalam zikir, maka bimbanglah hati kita dalam proses untuk ditutup. Dan itu tuan-tuan jaga solat betul-betul. Jaga zikir. Sebab kita nak manis ni bukan benda tu, oh kita sebut sekarang terus manis. Bukan. Ini satu proses. Tuan-tuan jaga betul-betul solat fardu. Dan waktu kita ada semangat sikit, mula tambah solat sunat. Sebab kita dah sebut diri kita ni, dia ada iqbal, dia ada idbar. Ada waktu mood bagus. Waktu tuan-tuan mood bagus, tambah solat sunat. Waktu tuan-tuan mood tak bagus, jaga solat wajib betul-betul. Dari tuan-tuan malahnya nak solat zuhar, malahnya kita nak solat witir,
Nak qiyamul lail, malas. Tapi tengah kita malas yang disebut sebagai idbar, solat fardu jangan rasa malas. Buat itu. Paksa diri buat solat fardu kerana itu paling penting. Walaupun saya ketinggalan banyak solat sunat, tak apa. Contoh, bila kita musafir. Musafir menjadikan kita agak malas untuk solat. Sebab komitmen perjalanan. Sebab itu Allah ringankan dengan qasar. Dengan jamak. Sebab Allah tahu kecenderungan manusia. Bila kita musafir, walaupun musafir nak jalan-jalan, musafir nak melancong, nak shopping, kita tetap melihat solat tu berat. Tuan-tuan tidakkah tuan-tuan rasa ringan boleh solat dua? Ringan sangat. Ringan sangat. Padahal mandu kereta 4 jam tu berat. Yang tu kita tak rasa sebab itu musafir. Semayang ni kalau 4 jam macam berat sungguh. Bila dapat dua, Allah ringan. Macam dapat duit 1 juta. Ringan. Boleh pula jamak. Zuhur, asar. Tak payah dah semayang asar nanti bila waktu. Rasa panjangnya waktu. Tuan rasa tak panjang waktu bila tuan-tuan dapat solat jamak? Panjang. Ya rahmat Allah kerana Tuhan tahu kecenderungan kita. Dan bila kita musafir, solat sunat banyak miss lah. Qabliyah, ba'diyah. Sebab kita pun macam tak berapa nak solat juga, duha dan sebagainya. Sebab itu Nabi dah sebut, siapa yang sakit atau musafir, tetap ditulis pahala setiap amalan yang dibuat ketika dia tak musafir. Saya memang biasa semayang rawatib. Ba'diyah, qabliyah. Saya pun solat tu. Tapi bila musafir, saya abailah solat ni. Sebab waktu musafir tu, kita kata keinginan untuk ibadat tu menjadi lemah. Otomatik. Tapi saya tetap diberi pahala macam saya buat. Yang penting tuan-tuan jaga solat fardu. Tapi bila kita ada iqbal, datang semangat, mood baik, perbanyakkan solat sunat. Itu cara kita. Ini diajar oleh ulama. Tengah mood bagus, banyakkan solat sunat. Tengah mood tak bagus, pastikan fardu tu jaga. Anak-anak kita tuan-tuan, tengok mood dia tak baik untuk solat. Suruh dia solat fardu je. Jangan. Lepas ni ba'diyah, lepas ni qabliyah. Jangan. Tahu dah anak ni malas. Dia boleh semayang subuh pun comel dah tu. Jangan solat subuh, qabliyah subuh dulu. Budak ni. Jangan solat zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat tu. Lepas tu ba'diyah zuhur 4 rakaat. Solat zuhur 4 rakaat. Allah, 12 rakaat ke semayang. Akhirnya budak ni tak nak ikut kita semayang. Kena banyak sangat semayang. Kenapa? Jadi kita abaikan benda tu. Sebab anak kita ni tuan-tuan dalam pembentukan. Tapi kalau anak semangat, abah nak solat apa lagi? Barulah kita jual. Solat ni pula. Solat ni pula. Dah banyak solat ni. Mundur dia nak solat. Kalau dia tengah semangat, beri pada dia. Kalau dia lemah, jangan beri pada dia. Cukup dia jaga fardu. Cukup dia jaga fardu. Datang suruh dia baca Quran. Bila dia lemah baca Quran, suruh dia stop kejap. Jangan sampai dia nampak Quran ni beban. Quran bukan beban. Itu kadang-kadang cara pendidikan kita. Sehingga kita menjadikan ibadat-ibadat ni beban pada anak-anak. Anak-anak pun malah lah ikut ayah ke masjid. Banyak sangat. Zikir dah setengah jam. Panjang. Awak nak main budak. Zikir setengah jam kena kuliah lagi sejauh. Tak nak. Dia anak-anak tuan-tuan biar dia ada benda yang asas saja. Solat. Cuma dah. Dah. Atau kita dengar kuliah sekejap. Dah. Kalau tak nak zikir tu nak keluar, silakan keluar, tak apa. Lama-kelamaan dia akan melekat dengan lebih baik. Begitu cara kita didik. Tidak kita menekan dalam hal-hal ketaatan pada Allah. Kerana Allah tahu jiwa manusia lemah. Itu kita diajar. Kita diberikan rukhsah, kelonggaran. Ada satu, kita sebut tadi ada 3 benda. Kalau kita nak amani macam mana? Baik. Kita ada baca Quran, kita ada zikir, kita ada solat. Katakan, para ulama menyatakan, kalau tak jumpa kemanisan, hati kita ada masalah. Baik, macam mana kita nak kemanisan? Pertama, saya kata istiqomah dalam hal tu. Bayang fardu jaga elok. Kemudian jaga dengan sempurna salat Jumaatnya. Jaga awal waktunya. Akhirnya, lama-kelamaan kebiasaan kita buat, kita mula rasa manis. Macam mana kita rasa manis? Rasa manis, tuan-tuan, bila kita mula tinggalkan, kita mula rasa sesuatu dalam diri. Itu tanda manis. Rasa macam bersalah. Itu tanda benda itu sudah pun mencapai tahap permulaan kemanisan. Kita biasa baca Quran. Kalau hari ni tak baca Quran, tuan-tuan rasa bersalah tak? Saya biasa saat lepas subuh baca. Ada hari tak baca. Jadi tuan-tuan rasa bersalah, berarti kemanisan dah ada. Itu mukadimah.
Sama juga dengan zikir. Setiap hari kita zikir. Ibu boleh terlepas lawat. Semalam hari Jumaat saya terlepas lawat. Rasa. Berarti kita tahu ini ada kemanisan, mukaddimah kemanisan. Itu cara kita nak tahu. Ada satu kisah. Kata Ahmad bin Aswad. Aku berjalan dengan guru kami, Ibrahim Al-Khawas. Sampai satu tempat ni banyak ular. Dan ular tu merayap. Cuaca sejuk malam hari. Kami nak tidur kat situ. Kata Ibrahim Al-Khawas, zikir-zikir. Bila kami zikir, ular tu mula-mula menjauhkan diri. Bila kami berhenti zikir, ular tu dekat balik. Lalu kata guru kami, zikir. Malam tu tidur macam tu, zikir. Kejap tidur, kejap zikir. Tapi guru kami Ibrahim Al-Khawas tidur senyap. Lainnya sungguh tidur. Sehingga bila mana dia bangun, pada selimut dia tu jatuh ular besar. Ular tu pun tidur sekali dia. Rupanya dia tidur dengan ular sebenarnya. Kenapa? Kerana dia sudah aman dengan zikirnya. Kita dah sebut tuan-tuan. Orang yang beginner macam kita zikir, mulut tu nampung. Sebab berbuih mulut. Beginner. Orang yang bila sudah sampai, kebiasaannya ialah hati di hadapan, mulut di belakang. Orang macam kita, mulut depan, hati belakang. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia kalau sampai peringkat, mulut kita ke depan, subhanallah, subhanallah, hati tak apa benda cerita kita pun tak tahu. Mulut kita memanglah depan, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Hati ni tak tahu benda kita bicarakan. Mereka para salafus soleh. Hati mereka depan pada mulut mereka. Hati itu berzikir dulu sebelum mulut mereka berzikir. Ini disebut bahawa lisanuhu wara'a qalbihi. Lidah mereka belakang hati mereka. Hati itu depan. Jadi mereka mengingati Allah dengan kebiasaan mereka. Kita ingat Allah dengan cara latihan kita. Kita ni berlatih ni, semua Allah tengah berlatih ni. Dia tak sampai 10 tidur lah. Tengah berlatih. Dia orang tu kebiasaan. Duduk, dia automatik. Kebiasaan dia datang. Subhanallah. Sehingga dia mampu tidur lena walah di sebelahnya ular. Artinya tuan-tuan, zikir ni menjadikan kita tenang. Daripada semua mara bahaya, semua bentuk ketakutan. Saya katakan kita manusia ni, kita banyak ditimpa penyakit berfikir tentang ketakutan yang belum berlaku. Saya fikir, Ustaz nanti saya tua macam mana, pencing tak ada. Ustaz nanti Ustaz kalau husband saya mati dulu, macam mana saya Ustaz? Sebab saya ni tak ada lesen kereta. Saya ni memang bergantung pada husband. Ustaz kalau wife mati dulu macam mana Ustaz? Susah ni kalau bini saya mati dulu. Susahlah hidup saya, siapa nak masak untuk saya? Siapa? Kita duk fikir benda tu. Tahu-tahu dua-dua mati dulu. Tuan-tuan, satu kebimbangan akan apa yang berlaku, itu fitrah kita manusia. Sebab tu Allah suruh kita banyakkan zikir. Saya tengok anak pun saya bimbang. Ni anak saya nak dia apa? Dan saya tengok masyarakat saya pun saya bimbang. Masyarakat ni kalau konsert, jangan. Kalau sebut kuliah agama lemah. Konsert pun bayar, jauh perjalanan. Anggap sesak-sesak. Semua ni jaga. Tak ada lagi orang pergi konsert tidur. Ada tuan-tuan tengok konsert tidur dalam konsert. Ruginya bayar 300, 900. Ni, prepare telefon siap-siap. Ambil gambar. Sungguh. Kita tengok bila bab-bab agama nampak lemah. Sekali kempen, sekali semangat. Lepas tu lemah balik. Kita tengok benda ni. Ya, para ulama melihat benda mereka pun bimbang. Tapi kebimbangan itu tidak boleh menguasai diri kita zikir pada Allah. Dan Allah menyelamatkan umat ini. Allah memberikan kebaikan pada umat ini. Kita terus berzikir. Sebarang ketakutan kita, atasi dia dengan banyak berzikir pada Allah. Kalau ada orang dia tengok anak dia, Ustaz, kalau saya mati anak saya siapa nak jaga? Bimbang dia. Tengok anak dia menangis. Kenapa? Bimbang, siapa nak jaga anak dia kalau dia mati? Kita berzikir pada Allah. Itu urusan Allah. Sebab itu Allah suruh kita zikir supaya tenang hati kita daripada berfikir benda-benda yang tidak berlaku, belum berlaku, bahkan benda-benda tadi mungkin tidak pernah berlaku. Banyak zikir pada Allah. Kita tengok isteri kita banyak zikir. Walau ada kebimbangan bila melihat isteri kita. Ada kebimbangan bila melihat suami kita. Ada kebimbangan bila melihat anak-anak kita.
Ada kebimbangan bila melihat bisnes kita. Bisnes hari ni okey, saya bimbang esok macam mana Ustaz? Untung-untung tapi takut orang kata ni bulan depan ekonomi boleh nak menurun ni. Takut ni. Berzikir. Awak duk fikir-fikir macam awak boleh buat apa? Sampai kita rosakkan hari kebahagiaan hari ni kerana fikir ketakutan esok. Kadang-kadang baru tengah suap makan, sarapan. Nanti tengah hari nak makan apa? Sampai hilang selera makan pagi, duk fikir makan tengah hari. Dah sumbat lu makanan pagi tu. Barangkali makanan pagi itulah makanan tengah hari kita. Kenyang sampai tengah hari. Ni baru suap dia fikir. Nanti petang nak makan apa? Esok nak makan apa? Dia punya bimbang lain macam. Baru dapat kerja, dia bimbang pula. Habis nanti kalau kena pecat macam mana? Awak baru dapat kerja, dah fikir pecat. Awak kerja untuk dipecat ke apa? Dia baru kahwin. Nanti kalau suami saya cerai macam mana? Ya, awak kan baru kahwin. Awak kan fikir cerai. Macam tu ketakutan awak. Teruk no. Kita anak kita kahwin pula. Tak kalau anak saya kahwin, nanti tak balik rumah. Tak jenguk saya. Suami dia ngerik jauh. Tak balik. Hilang dah anak seorang. Kenapa kita bimbang zikir? Dalam hidup ni tuan-tuan, kita dihantui dengan apa yang kita berfikir yang menakutkan kita yang tak ada faedah. Sedangkan benda tu lagi, kadang-kadang lagi sebulan, lagi 2 bulan, lagi 3 bulan. Kita dah fikir saya anak lelaki seorang. Ni kalau kahwin tinggalkan saya, habislah saya. Kahwin pula dengan perempuan jauh-jauh. Itu saya dah bagi syarat anak saya, kahwin sebelah rumah je. Syarat. Itu dia kahwin sebelah rumah tapi kerja luar negara. Sama juga. Memang kahwin sebelah rumah tapi kerja kat Canada. Habis. Hantu gitu. Tentang zikir pada Allah. Anak yang kita bimbang ni, tak ada benda pun berlaku. Dia kahwin, dia rajin jenguk kita. Beranak pinak pula ramai. Besar keluarga kita. Dapat pula besang mertua yang bagus. Dengan besang-besang duduk rumah kita. Penuh rumah kita. Besang duduk rumah kita. Anak menantu duduk rumah kita, cucu dah meriah dah. Kita duduk bimbang seorang tu akan hilang. Pupu punya Allah ganti dah. Penuh ni. Dia bawa semua, sepupu, sepapa, semua duduk rumah kita pula kesenang. Dan demikian. Kebimbangan merosakkan hidup kita. Sebab itu Allah hadiahkan kita zikir. Allah beri kita benteng zikir. Maka kebimbangan itu hilang. Hatta ular-ular yang melingkar. Ni takut, zikir. Tak akan berlaku pada kita melainkan apa yang Allah tetapkan. Kita cari zikir yang sesuai. Hadirkan rasa takut. Hadirkan rasa harap. Hadirkan rasa pergantungan pada Allah. InsyaAllah Allah amankan kita semua. Daripada segala bahaya-bahaya yang kita takut berlaku pada diri kita, pada anak isteri kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita tinggal rumah. Ni isteri, anak-anak. Masak saya seminggu tak ada. Ni outstation. Tapi fikir anak isteri macam mana. Dengar ada perompak, penyamur masuk rumah, pecah rumah. Takut. Kita baca apa yang Nabi ajar. Astaudi'akumullah. Alladhi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku tinggalkan kamu semua pada Allah. Yang tidak akan disia-siakan penjagaan Allah. Ada seorang, ni cerita betul. Dia duduk kat Jeddah. Dia bila musafir, dia pun baca doa. Aku titipkan ini semua harta bendaku pada Allah. Sebaik-baik penjaga. Tiba-tiba Jeddah dilanda banjir besar. Banjir tadi habis hanyut kereta. Habis hanyut kereta. Bilion rugi. Bila saya baca surat khabar tentang banjir di Jeddah, marah ke Datuk Bandar Jeddah ni? Sistem longkang dia, bla 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 bla. Tapi yang ni dia cerita pengalaman dia. Dia tak fikirlah banjir ke apa. Dia cuma, ya Allah, aku tinggalkan seluruh harta bendaku padamu, ya Allah. Keluarga pada Allah. Dia bermusafir luar negara. And then dia balik. Alhamdulillah rumah dia tidak terjah. Kereta dia ada kat situ. Semua ada kat situ. Dan kadang Jeddah dilanda banjir. Dan sebab tu saya kata, kebimbangan kita. Saya bimbang. Nak tinggal orang-orang yang saya sayang. Kerana saya ada kewajiban tertentu. Serahkan pada Allah. Dengan cara pun nak tenang macam mana ni? Zikir. Kadang-kadang kita pergi haji dengan anak-anak kecil. Oh, bimbang Ustaz. Anak kecil. Kita pergi haji. Kita berada dalam jaminan Allah. Doa pada Allah. Dan banyakkan berzikir. Moga Allah pelihara. Rupanya bila kita pergi haji, keluarga kita lagi gembira. Seronok lah. Abang tak ada saya, kita orang lagi seronok. Abang pergi haji lagi tahun depan. Dia pergi pula. Sebab Allah jaga dia. Allah jaga kita. Tak ada benda pun dia rasa hilang. Sebab itu ajar isteri kita zikir. Ajar anak-anak kita zikir. Anak-anak kita tinggal kat asrama. Ajar dia zikir. Tenang hati kita. Kita pun zikir, dia pun zikir. Tentu ini dia keamanan yang Allah turunkan kepada hamba ini.
Allah turunkan pada hamba-Nya keamanan zikrullah. Maka perbanyakkan, biasakan, usahakan istiqamah dan melakukannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.